sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa khtim lana bi alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan keberkatan Allah. Dipertemukan kita pada malam ini dalam suasana melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, terima segala amal ibadah kita, disempurnakan iman kita, bertambah cintanya kita kepada Allah dan Nabi kita, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba-Nya yang benar-benar bersyukur kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Syukur terbit daripada hati yang sedar. Sedar tentang apa? Tentang dua perkara. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat di dunia dan nikmat di akhirat. Dan kita menyadari bahawasanya nikmat di dunia sifatnya sementara, akhirat kekal selama-lamanya. Dan kita menyadari, memahami manakah yang lebih utama. Dan kita memahami, menyadari segala yang kita nikmati kecapi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan apa? Makan benda yang haram ke halal je? Harta benda yang Allah beri, guna ke tak guna? Daripada mana ke mana dibelanjakannya? Segalanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata para ulama, syukur bermula daripada sifat tahu. Syukur bermula daripada sifat ingat. Dan ingat kepada Allah ni suatu perbuatan yang susah bagi manusia. Apa buktinya ingat kepada Allah ni susah? Kadang-kadang kaki kita masuk masjid tadi pun tak perasan kaki kiri ke kanan. Siapa kaki kiri agak kanan? Kan? Masuk masjid ni ada sunnahnya lah kan. Kadang-kadang masuk rumah kaki kanan, kaki kiri pun tak pasti. Masuk bilik air, masuk ke pejabat, tu kaki sendiri tu yang kita buat hari-hari pun tak perasan. Ini kan pula kita nak bicara tentang hidup kita ni sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi ajarkan kepada kita doa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, ampun, ya Allah, bantulah kami untuk ingat kepadamu. Maka jelas
perbuatan ingat kepada Allah ni suatu perbuatan yang susah bagi manusia. Maka mintalah kepada Allah supaya bantu kita untuk sentiasa ingat kepadanya. Kenapa kita menjadi hamba makhluk yang susah ingat kepada Allah? Ada 3 sebab. Yang pertama, Allah uji manusia, padanya ada musuh yang nyata. Musuh kita siapa? Satu je, Iblis dan syaitan. Yang kedua, kenapa kita susah nak ingat kepada Allah? Allah jadikan pada manusia ada hawa nafsu dan ada hawa nafsu. Cuma jangan salah faham, nafsu ni bukan musuh manusia. Nafsu ni ibaratnya macam binatang liar yang mesti dijinakkan oleh iman kita. Sebab itu kalau iman kita gagal tundukkan nafsu kita, elok-elok musuhnya satu jadi 2. Itu yang semua benda nak bermusuh. Anak beranak, adik beradik, suami isteri, kan? Sesama keluarga, jiran tetangga, sesama AJK, organisasi. Ini kesan iman kita tak cukup kuat untuk tundukkan hawa nafsu kita. Jangan pula kita faham nafsu ni kita nak tolak. Boleh tak ada nafsu? Tak boleh terusnya. Sebab disebabkan nafsu ini jugalah manusia boleh sampai pada maqam mutmainnah. Maka nafsu mesti ditunggangi, bukan kita musuhi. Bukan kita buang. Kita berdoa, ya Allah jangan bagi aku ada nafsu, ya Allah. Kalau tak ada nafsu, tidak ada beza kita dengan makhluk yang lain. Kita mulia sebab Allah uji kita padanya ada nafsu. Bezanya siapa yang dapat tundukkan dia dan siapakah yang menjadi mainan hawa nafsunya. Itu je beza. Itu posnya. Itu 2. Yang ketiga, kenapa kita susah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kerana Allah Subhanahu wa taala uji manusia, padanya ada panca indera. Terutamanya mata. Panca indera ni pula sifatnya dia sangat berbekas, dia sangat terkesan, dia sangat menarik perhatian. Contoh saya eja Apple, EPAL, Apple. Puan-puan bayang buah apple, gambar buah apple ke tulisan apple? Khabar semua. Macam tak sampai lagi ya. Semula macam susah soalan tu. Saya je EPAL, Apple. Perempuan nampak huruf apple ke ataupun buah apple? Sebab tu setiap perkataan kita, apa kita dengar, cakap, pandang, dia akan jadi keyakinan, kepercayaan. Dia akan jadi gambaran. Kalau uji kita ni manusia, mata kita ni suka nampak benda dunia. Sehingga kan tak percaya pada benda yang ada. Itulah namanya pahala syurga. Maka orang beriman kepada Allah sepatutnya memandang kehidupan dengan 2 dimensi, zahir dan batin. Mesti memandang hidup dengan perkara yang tersirat dan tersurat. Pandang dengan 2 layer, 2 dimensi. Contoh, kerja penat, betul? Kalau kita pandang penat, tu yang putus asa, malas kerja, kan? Memanjang malas. Sebab apa? Penat. Betul lah, penat lah, tak layak lah. Dibesarkan pada sifat penat. Berbeza orang yang pandang dengan 2 dimensi, 2 layer. Pandangan yang terus, dia tak berhenti sampai penat. Sebab apa? Keyakinan dia mampu memandang di balik penat ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tak akan berputus asa. Sebab apa? Allah tak akan sia-siakan penat dia. Memang penat, tapi dibayar penatnya. Maka tak putus asa sampai berjaya dia mengusahakan dunia. Sebab apa? Pandang dengan 2 dimensi. Itu maksudnya. Contoh,
krisis kan. Sekarang ni ekonomi, masalah rumah tangga, hidup sempit, masalah macam-macam masalah. Kalau mata ataupun panca indera kita ni, panca indera kita ni pandang masalah semata-mata, yang dibesarkan masalah, maka jam tu memang jam, memang buntu, memang jadi stres, jadi anxiety, jadi nervous. Tapi apabila orang itu beriman kepada Allah, mentafsir, memandang kehidupan dengan nilai keimanan, kebenaran, bukan memandang pada sudut kebendaan dan keduniaan, maka dia yakin di balik masalah, di balik kesempitan, padanya ada kafarah dosa dan syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mula tak rasa peduli apa masalah. Bukan aku minta tenang, aku minta selesai masalah. Tapi takdirnya masalah, maka itu bukan kehendak daripada aku, tapi kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh didik nafsu dia. Terus lihat. Sebab itu kita kena faham pada kalimah dunia, ad-dunya, kalimah dunia daripada kalimah dana, iaitu singkat, dekat. Yang kedua kalimah ardu, iaitu bumi. Maksud bumi, tempat berpijak, tempat di mana makhluk berpijak, itu namanya ardun, iaitu bumi. Maka apa kata dua istilah ni? Dunia sifat bagi bumi. Maka Allah terangkan pada kita dalam Quran. Allah sebut inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati ulil albab. Sesungguhnya kami telah ciptakan langit dan bumi dan menjadikan silih berganti siang dan malam. Tujuannya apa? Untuk memperlihatkan akan kekuasaan Allah bagi mereka yang mahu berfikir. Siapakah golongan ulul albab? Golongan yang mahu berfikir. Apakah sifat mereka? Allah sebut pada ayat yang seterusnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Mereka itulah yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri dan duduk. Terusnya, apa maksud dia? Apabila manusia ataupun mana-mana makhluk pijak je bumi Allah, wajib baginya untuk berzikir kepada Allah. No kompromi. Sebab kita tumpang, kita singgah, kita pijak bumi yang ada pemiliknya, maka cagarannya, bayarannya apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu banyak ayat Allah beri manusia. Antaranya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya seluruh makhluk Allah Taala di langit dan di bumi, mereka sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tafsir kata para ulama, apa maksud ayat ini? Kecuali manusia. Kecuali manusia satu-satunya makhluk yang pijak bumi Tuhan tak nak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesan tak nak dia bukan tak nak semata, dia jadi lebih sesat, lebih parah. Apa dia? Lawan hukum Tuhan. Lebih sesat lagi, tak mengaku adanya Tuhan ataupun mensyirikkan Tuhan. Kesan tak zikir dia jadi melarat, dia jadi bertambah sesat terusnya. Kan? Lepas tu perasan tak? Allah turunkan bala pada manusia akhir zaman ni. Apa dia? Penyakit yang paling bahaya dekat dunia sekarang, terutama kat Malaysia. Apa dia? Sakit mental. Orang tu sekarang sebut apa? Healing. Healing ni istilah khusus untuk rawatan terapi untuk mental dan jiwa. Healing. Orang yang nak healing ni biasanya pergi mana? Pergi hutan, camping, pergi air terjun, pergi sungai, mandi laut, tengok langit, betul tak? Naik gunung, mendaki gunung bukit.
Kenapa pergi tempat yang nature? Allah menzahirkan, Allah membenarkan inilah tempat-tempat makhluk-makhluknya yang sentiasa bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah manusia automatik bila dia tidak berzikir kepada Allah, kosong jiwa dia, akan kena mental, sakit mental. Dan automatik bila manusia ni mental, dia akan pergi tempat yang nature, masjid, jumpa ulama, benda-benda yang terkait dengan Tuhan, automatik. Untuk menyedarkan pada kita, manusia perlu mengisi pada batin, pada rohnya apa dia? Allah. Maka bukan makan ubat je. Ubat, ustaz, doktor, padanya tak ada penyembuh, tak ada penawar. Yang ada penawar penyembuh tu apa? Cuma tu hukum hakikat syariatnya ada wasilah. Takkan sebut tiba-tiba mesti ada kenderaannya untuk sembuh. Maka ubat, jumpa ustaz, buat rawatan syifa bagi contoh. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sengaja jadikan dunia ni memang tempat ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengukur siapa kita, beriman ke ataupun tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsi exam? Anak kita masuk peperiksaan, apa tujuannya? Nak ukur pandai dia tak? Tapi exam dunia diukur nilai pada figure, numbers. Namun dalam perbahasan hakikat kehidupan, ujian apa dia punya result akan keluar? Iman. Dia akan dua je. Sama ada kesan ujian itu bertambah iman ataupun lemah iman ataupun tercabut iman. Itu je. Dia bukan tentang numbers. Dah. Numbers ni topik dunia, tapi hakikat dunia, hakikat kehidupan membicarakan tentang apa result dia, beriman ke tidak. Bosan. Lepas tu jangan selesa diuji kalah pada ujian. Jangan Allah kalah. Dia bukan tak apalah, Allah kalah dah. Dia ada result tu akan keluar, imannya lemah. Maka bersabarlah. Kena ingat, ada orang masuk syurga dengan makom susah. Daripada kecil sampai mati susah tak bosnya. Maka Allah takdirkan padanya, engkau ni lebih mudah, lebih layak dapat syurga dengan makom susah. Maka redalah kepada Allah. Ada orang masuk syurga dengan makom senang, kaya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Ada orang mendapat akan syurga ni dengan makom sakit. Sembuh sakit 40 tahun, 20 tahun tak sembuh terusnya. Maka berserah kepada Allah. Sebab tu ada patah menyebut apa yang kita lalui selama ini, sepanjang hidup ini, membawa manusia pada titik redha Allah Ta'ala. Dan ingat, bila mana kita melalui segala mehnah, tribulasi, ujian kehidupan dengan penuh kesusahan, kepayahan, masalah hidup, bila mana kita berjaya sampai pada titik redha, kita mula redha kepada Allah, kun fayakun, terbalik semua benda. Dengan tiba-tiba kita redha je apa yang berlalu dalam hidup kita, anak berubah, isteri berubah, suami berubah, rezeki berubah, semua berubah. Kalau tak berubah dalam bentuk fizikal, dalam bentuk material sekalipun, berubah apa dia? Masalah sama, tetap sakit, berpenyakit. Allah turunkan bala, berniaga, rugi, kerja, kena buang kerja tak nak naik pangkat gaji dia. Terusnya. Tapi apa dia? Allah ubah. Apa? Tenang dalam masalah. Tenang dia. Walaupun masalah sama je. Bezanya tenang. Dulu sahabat. Apa? Ada orang Allah bagi dua konklusi. Berubah pada sudut material ataupun sama je mehnah yang dia terima, tapi perubahan apa dia? Dia mampu sabar dan redha dengan apa yang Allah uji pada dia. Sebab tu dalam kalau kita mengaji
apa tentang usul tiga tanda kita ni ahlul ma'arif, orang yang kenal Allah. Pertama, sentiasa membisu, sentiasa diam di hadapan Tuhan. Masuk kata, tiba-tiba Allah rentak harta benda, hilang sumber pendapatan. Dia tak refleks, dia tak respon, dia diam, dia katuk mulutnya. Sebab apa? Sebab dia kenal Allah, Allah maha mendengar apa yang dia katakan. Maka dia tak nak Allah mendengar apa yang dia rasa tentang ujian yang Allah beri padanya. Diam. Tapi ada perangai kedua, diam. Tapi hati berkata-kata, masih aku je. Mulut dia bagus, jiwa tak tentram. Maka ulama letakkan tanda orang yang kenal Allah yang kedua ni, membenamkan sifat gelisah resah pada hati. Allah uji macam mana teruk pun terus dia takkan benarkan ada perasaan gelisah dan resah. Itu yang payah. Kita ni setakat diam boleh terus tapi diam. Kalau orang buat kita 2-3 kali tak apa, ini sentiasa dia fitnah kita terus. Itu yang sampai kita pendam, dendam, dengki, geram. Tak jadi Maka nak bina dua kekuatan yang dua benda tadi tu, titik tolaknya pada benda yang ketiga. Apa dia? Orang yang tanda kenal Allah, dia sentiasa meminta, bergantung, berharap, bertawakal itu hanya kepada Allah. Sebab tu tanda orang itu dekat dengan Allah, mulutnya ringan minta pada Allah. Sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Kan, sikit-sikit Allah. Dia bukan kau ni sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Bukan tu salah. Itu orang, itu sesat tu. Kau ni usahalah sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Itu yang confused. Tak? Tanda orang yang dekat pada Allah Ta'ala, mulutnya ringan berdoa, meminta kepada Allah. Maka setiap langkahnya, perbuatannya mesti didahului dengan berdoa kepada Allah. Maka Allah sayang manusia. Dan Allah sayang manusia ni, maka Allah utuskan pada kita Nabi. Maka di antara tujuan Nabi diutuskan kepada manusia, didik manusia tentang baik buruk. Sebab manusia ni tak kena cara, dia suka meletakkan pertimbangan benda baik buruk ni guna logik akal. Pernah dengar ayat ni tak? Kau ni baik sangat lah. Yang buat baik ni confused. Siapa yang salah? Oh, kena buat jahat sikit ke? Tak. Macam biasa buat je. Kan? Betul tak ayat tu? Macam betul kan? Kau ni buat baik pun berpada-pada lah. Elok-elok lah, tengok orang lah. Buat baik kena tengok orang Nabi ajar macam tu kan? Itu kan perbahasan tentang baik buruk menggunakan logik. Sedangkan segala ilmu, akhlak, sumbernya Quran dan Sunnah, bukan logik. Maka keluarlah istilah, aku fed up dah buat baik. Asyik aku je. Seolah-olah kebaikan itu sia-sia. Sebab apa? Tak faham apa maksud baik itu. Itu basic punya perbahasan. Keluar macam-macam lah slogan-slogan, kata-kata yang kita kata songsam purposely. Maka kena ingat, orang yang buat baik ni akan mendapat balasan dua keadaan. Sama ada buat baik akan dibalas baik. Ini janji daripada Allah, yakin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yakin.
Bila mana kita buat baik, pasti dibalas baik. Nampak tak nampak aja. Sebab tu kita berdoa. Hikmahnya, jangan nampak doa kita dapat apa. Kalau kita berdoa, dah tahu akan dapat apa tu bosnya. Sila ibulan, aku tak nak doa tadi. Alamak, contoh jodoh. Ya Allah, temukan jodoh yang solehah. Tiba-tiba dapat kita punya upaya kita inti sangat. Ya Allah, aku tarik balik ya Allah. Kan hikmah ya. Kan bagus itu kan. Berdoa ni jangan bagi nampak. Kalau nampak terus kan semua nak kauti balik. Ya Allah, kauti ya Allah. Aku tak nak kerja ni. Aku nak kerja sini. Sudah apa? Kan? Bila berdoa tak nampak marah. Berdoa Allah bagi nampak pun marah. Nak apa manusia ni? Pening tu bos dia. Pening. Maka agama lah yang meluruskan hidup kita. Bukan logik otak kita. Kita ni ikut dangkal kita, ikut seronok kita. Kan? Contoh, nak pandai tapi tak nak baca buku. Sebab perbuatan baca buku ni benda yang orang tak nampak, benda yang usaha belakang. Dia teruja tu bila nampak pandai cakap ke peta, nak cakap peta kena baca, kena kaji, kena mengaji. Betul? Macam tak setuju je. Nak berjaya tapi tak nak usaha. Kan itu kita. Yang paling common, nak masuk syurga tapi pilih jalan neraka. Peninglah tembusnya. Kita nak apa sebenarnya? Saya pun kadang-kadang tak pasti saya nak apa tu. Allahu Akbar. Dan yang kedua, orang yang buat baik kemungkinan mendapat keadaan yang kedua dia dibalas buruk. Maka kenapa kita buat baik tapi dapat balasan buruk? Contoh, bangun malam dah tapi anak tak berubah. Baca Yasin dah, hantar tuition dah tapi anak kita tak dapat. Gagal pula. Kita cakap apa tu? Ya Allah, apa lagi? Ya Allah, pusing tapi tu. Kan gitu. Nak cakap kan nampak macam terkapir lah pula. Kita bangun, ya Allah, apa dah jadi. Malah ni. Maka kata para ulama, kadang-kadang kita buat baik dibalas buruk pula. Kemungkinannya dua. Yang pertama, Allah nak pastikan kita ni betul-betul baik ke buruk. Rupa-rupanya kita ni tak baik, buruk punya. Ada udang di sebalik, ni udang. Ada minyak lain tu bos lihat. Atau dapat buruk. Supaya sampai kita sedar, ya Allah, yang baik itu Allah, bukan kita. Kan hakikatnya kita ni memang asalnya buruk. Ataupun kita buat baik dapat balas buruk, mungkin faktor yang kedua. Sebab apa? Rupa-rupanya kita ni pura-pura baik, langsung tak ada kebaikan, yang ada buruk. Sebab tu tanda orang baik tidak akan kalah dengan benda buruk. Contoh, buat baik, berubah, kan cakap benda yang kita kata kebenaran, cegah kemungkaran. Orang yang benar-benar tegakkan agama, dia tidak akan kalah dengan kata-kata buruk. Tidak down, balik pening, takut kau orang kritik, kau orang komen, kau orang benci, kau orang fitnah, kau orang maki. Dah kalah. Kau cakap aku pendengar agama, dah tak cakap agama, dah tak cakap benda yang kebenaran. Maka jelas bila mana kita kalah dengan benda buruk ni, hakikatnya kita memang buruk tu bos. Kita pura-pura baik ataupun kita tak pernah buat baik dalam hidup kita. Sebab orang yang benar-benar baik takkan kalah dengan benda yang buruk. Faham betul bos ya? Macam banyak sangat saya ulang baik buruk, baik buruk, baik. Ujung tu dapat buruk ya Pak. Allah SWT. Maka kita kena akui, kena sedari, sifat baik bukan sifat kita. Kita tak pernah memiliki sifat mulia, sifat baik, tak pernah.
Kita baik sekarang ni pun, betul tak? Sebab mak ayah kita yang ajar kita jadi baik. Kebaikan tu tak pernah milik kita. Kalaupun menjadi milik kita, asbab lain, asbab hidayah daripada Allah, asbab mak ayah yang ajar kita jadi baik. Maka jangan pernah klaim kita ni baik, tuan-tuan sekalian. Sebab itu orang yang sempurna iman hidup dengan kebenaran, keimanan, bukan perasaan. Jangan hidup dengan perasaan. Jangan hidup mengikut perasaan, tapi hiduplah mengikut keimanan dan kebenaran. Apa maksud orang yang hidup ikut perasaan? Orang puji dia, perintah kaya, perintah ni suka bagi bayar zakat, kan? Suka tolong orang, tolong pula main ribu. Biasa kalau kena puji kaya ni, puji kita ni banyak tolong orang, kita buat muka apa? Entah ni, jangan malu anak saya tu, tak adalah sikit je. Dia kalau refleks tu lemlai, dibuai perasaan, itulah tanda orang yang hidup mengikut perasaan. Barang siapa yang hidup ikut perasaan, dia akan menjadi orang yang perasaan. Dah mula perasaan baik, perasaan kaya, perasaan apa ni? Pandai, perasaan cantik, perasaan handsome, semua lah. Tak beli. Syaitan, tengok entah sejak balik haji di muka entah berseri, nampak handsome, menyelah, nampak cahaya. Apa kalau kena puji situ rasa apa? Kebas tau. Terbang, rasa Allah. Isyak dah. Lama. Saya kuliah sini memang saya tenang sikit lah. Tengok wajah tumpuan ni betul dengan kuliah kan. Sampai banyak lagi poin nak cerita pasal baik buruk. Kita cerita malam ni baik buruk je lah. Tak sempat nak cover banyak ni. Allah kita bagi lalu untuk azan. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang kedua, contoh ataupun tanda orang ini hidup ikut kebenaran, ikut keimanan. Apabila dipuji, dikatakan baik, cantik, handsome, kaya, pandai, dia akan nisbah kepada Allah. Haza min fadli rabbi. Dia tegak, dia tak dibuai perasaan, dia tak terbawa-bawa. Driving tu terkena-kena orang puji kita, orang cakap kita, dia bawa sampai rumah tu bos dia. Tidur pun senyum tu bos dia. Dia kata berbalas, hadza min fadli rabbi, ini daripada Allah. Tegak sebab sedar sifat baik, mulia, sempurna itu semua sifat Allah, bukan sifat bagi manusia. Manusia ni Allah dah gazetkan makhluk perusak. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Al-ins. Apa maksud al-ins? Makna lain, makna dari sudut bahasa al-ins. Dua. Pertama nampak. Yang kedua lembut. Lepas tu kita makhluk yang nampak pada alam nyata, alam syahadah ni. Yang kedua, manusia fitrah sebenar dia lembut. Maka dalam Quran, ins lawannya jins. Apa tu jins? Dua, tak nampak. Sebab tu kita kena nampakkan kebaikan sebagai kita di manusia. Ataupun dalam bahasa lain, siapa yang tak nampak muka ke masjid, ke tempat kerja, tu jins, bukan ins. Yang kedua, sifat ins lembut. Maka pelik manusia keras. Sebab sifat keras lawan bagi ins, itulah jins. Lepas tu orang kena rasuk ada lembut, dia jadi nyah terus dia. Ada. Semua yang kena sampuk, rasuk, kena isteri, mesti dengan
suara yang keras, betul, lagak yang keras, sebab tu jins. Tu kita kena latih nafsu kita ni supaya kembali pada fitrah, dengan fitrahnya Nabi, lembut cakapnya, lembut jalannya, lembut body language, serba-serbi kena lembut. Ni tegak keras, itu jins. Maka sangka baiklah siapa yang cakap kasar tu baca auzubillah sikit ke, auzubillah. Mungkin tu jins bukan ins waktu tu. Terusnya. Maka last, macam mana kita nak kekal baik tanpa kalah dengan benda buruk? Allah sebut pada kita dalam suratul Qasas 77 yang bermaksud, maka berbuat baiklah kepada hamba-hambaku seperti mana aku telah berbuat baik kepadamu. Apa maksudnya? Macam mana kita nak kekal jadi orang baik tanpa kalah dengan benda buruk? Rasa tak Allah banyak buat baik pada kita? Maka berbalik pada muqaddimah tadi, kesan apabila kita renggangkan, jauhkan, tidak ikat diri kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai tahap boleh lupa Allah sentiasa berbuat baik kepada kita. Lebih dahsyat lagi adalah tak rasa Allah dah berbuat baik banyak pada kita. Dia boleh tuduh Allah telah berbuat buruk pada takdir kita. Allah. Sentiasa berperang nafsu kita dengan Tuhan kita. Pemisahnya, dia punya puncanya zikir. Apa bukti Allah sentiasa buat baik pada kita? Apa bukti Ustaz? Saya daripada dulu macam-macam masalah saya hadap. Kita tanya dia, siapa semalam tak tidur sehari? Angkat tangan. Semua tidur kan? Orang ada masalah macam mana sekalipun terusnya, Allah izinkan dia tidur. Kalau boleh tidur tu hakikatnya tak ada masalah, tak besar manalah masalah. Orang yang betul-betul dia punya masalah tu sampai no brain, bukan cannot brain lagi lah. No brain tu maksudnya dia takkan boleh tidur. Tu saya tanya, semalam siapa tak tidur? Selagi mana tuan-tuan boleh tidur, kesalam kat masalah tu tak ada masalah. Maka Allah telah berbuat baik. Kita kadang-kadang rasa macam nak mati tu macam ni. Baik matilah juga. Betul? Ingatkan mati tu masuk syurga. Lagi panjang cerita tau. Kata para ulama, alam sirak je paling sekejap 100,000 tahun. Senang-senang main petik je, main cakap nak mati. Baik mati dah. Baik mati dah macam ni. Ingat apa main game tu? Tak ada pun sebenarnya. Hidup mati tu lagi dahsyat, lagi panjang jauh. Hidup 40 tahun pun minta mati tu sebenarnya. Mati betul, ambil kau umur dia bilion. Lalu setiap alam-alam tu, ya Allah, menyesal. Kejelas Allah buat baik banyak dah kat kita. Kata guru kami, yang paling nyata Allah buat baik pada kita apa dia? Melupakan masalahnya. Lupa banyak lah. Boleh kira tak masalah apa yang paling besar dalam hidup tuan-tuan sekalian? Tak teringat Ustaz. Dah tak ingat Ustaz. Jangan elok-elok saya dah move on Ustaz. Allah Maha baik. Itulah paling common sekali tuan-tuan sekalian. Maka kesimpulannya, kita ikat dengan satu kesimpulan. Kenapa kita kena berzikir kepada Allah dan selawat atas Nabi Muhammad SAW? Dua sebab. Asbab zikirlah, asbab selawat atas Nabi lah, segala masalah akan jadi ringan. Tujuan kita zikir kepada Allah, selawat atas Nabi untuk menghilangkan kegelisahan dan keresahan hati. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah kalau kamu ingat Allah, hati kamu tenang?
Everybody ada problem, whoever ada problem, ada masalah, kalau mengadu ke Tuhan, datang ketenangan. Yang kedua, tujuan kita berzikir selawat apa dia terus dia? Untuk buang sifat di diri yang ada pada hati kita, itu Allah dan Nabi. Maka bila mana hati kita, panca indera kita itu Allah dan Nabi je, hidup kita ni auto sistem Allah yang lorongkan, Allah yang siap lengkapkan, tuk-tuk mati syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman dalam agama dan mampu mengamalkan ilmunya. Maaf terkasar bahasa telah berbicara, hanya Allah Ta'ala saja dapat menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Sirah al-Baqtilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.